berjaya membentuk unity government brokered by Saudi. But it was short-lived because ada tangan-tangan jahat yang diterajui oleh Israel untuk menggagalkan this unity government. So to say that they are not making an effort to be united, itu pun tak berapa tepat, because they are working so hard to achieve unity, because they are well aware of with unity it is difficult for them to overcome Israel, apatah lagi dalam keadaan they are disunited. That is the reality that all of them accepted, but it is not as easy say than done. Easy say than done. Kerana kita kena faham dalam perjuangan ni, apabila melibatkan hak dan batil, sudah tentu ada pihak ketiga. Pihak yang ketiga ini kita namakan pepat di luar, rencong di dalam. Walaupun disepuh emas lancung, kilat tembaga tampak jua. Namanya gunting dalam lipatan. Kalau dalam istilah klasiknya, wal munafikun. Kan? Itulah. Jadi cukup dulu setakat itu komentar saya tentang apa perpaduan atau kesepaduan. Berbalik kepada soal khilafah. Of course, khilafah adalah sesuatu yang telah hilang dari umat ini. Dan kita perlu berusaha untuk mengembalikannya. Nah, apabila timbul persoalan, di manakah khilafah dan siapakah yang layak untuk menjadi khilafah, it has to go through a process of consensus. Syura. Jadi sebelum syura ni dapat dibentuk, sistem syura ni dapat dibentuk, umat Islam seluruh dunia perlu disatukan. At least there need to be a forum. A forum. Now, you decide, apakah OIC is the right forum? There has to be a forum. Kalau OIC adalah satu forum yang sesuai, let's discuss how can we move towards re-establishment of Khalifah. But remember, the notion of Khalifah has to emerge and come forth from the concept of taqwa, without which you can never re-establish ataupun give revive this process of khilafah. Maknanya kesediaan umat Islam untuk hidup di bawah suatu sistem pemerintahan yang berdiri di atas syura yang multazim, yang mana apabila syura telah dibuat, semuanya memberikan sokongan kepada. Nah, saya nak bagi gambaran betapa sistem khilafah ini adalah satu sistem yang viable, satu sistem yang berkesan walaupun dalam keadaan umat Islam lemah. Turkey at one time has been labelled the sick man of Europe. Towards the end, Turkey has been labelled the sick man of Europe. And yet, dalam keadaan sakit itu, mereka masih berjaya menaungi umat Islam. I give you a few examples. Apabila Aceh diserang oleh Belanda 1873, Turki menghantar pasukan tenteranya untuk berjuang bersama-sama dengan pejuang Aceh. So far away. And yet, Turki memberikan sokongan dan juga pembelaan kepada rakyat Aceh apabila ini diserang. Bahkan apabila Aceh berusaha untuk mengambil semula Melaka daripada Portugis, there has been many attempts, at least 14 times Aceh attempted to retake Melaka from Portugis. Kalau bapa pergi ke Melaka, ada satu jalan namanya Bukit Saint Juang. Bukit Saint Juang tu sebutan orang Aceh, mereka tak pandai sebut Saint John kan. Jadi Saint Juang itu sebutan orang Aceh. Setiap kali orang-orang Aceh menyerang Melaka untuk merampas Melaka daripada Portugis, mereka akan disertai oleh tidak kurang daripada 400 askar Turki. See? Apabila Sungai Ujong Sungai Ujong yang nama lama bagi Seremban, apabila mereka diserang oleh British, Datuk Bandar ni apabila Datuk Undang Syed Abdul Rahman mengibar bendera Union Jack, is a local leader lah. Datuk Shah Bandar yang berkuasa di kawasan sungai dan mengutip cukai dekat sungai dan pelabuhan dan sebagainya, dia mengibar bendera berwarna hitam, dan bendera berwarna hitam ini adalah bendera Turki. Maksudnya dia express allegiance to the khilafah when they face the threat of the British. Apabila